Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua anak-anak ustazah. Alhamdulillah hari ini 26 hari bulan 7 2021. InsyaAllah kita akan teruskan PDPR kita yang kedua hari ini iaitu pelajaran hafazan. Baiklah, hari ini kita akan tengok terjemahan surah Al-Masad. Okey, kita akan tengok surah Al-Masad. Okey, jom sama-sama baca dengan ustazah dulu. Okey, ustazah besarkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baiklah, surah Al-Masad. Okey, surah Al-Masad mengandungi 5 ayat. Okey, sama-sama kita kira. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima. Jadi, sebelum ni awak-awak dah hafal semua kan? Okey, jadi untuk hari ni kita tengok terjemahan dia pula. Terjemahan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, terjemahannya. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Okey, surah Al-Masad menceritakan tentang Abu Lahab. Okey, siapa Abu Lahab ni? Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad ataupun kita panggil dengan nama Pak Cik ataupun Pak Saudara Nabi Muhammad. Okey, kenapa dalam surah Al-Masad ni Allah menceritakan tentang binasa lah. Maksudnya Allah murka, Allah marah dengan Abu Lahab. Okey, sebab ada cerita di sebalik apa yang telah Abu Lahab lakukan kepada Nabi Muhammad. Okey, kita teruskan dulu dengan ayat kedua. Nanti Ustazah akan terangkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terjemahan dia, hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Okey, maksudnya walaupun Abu Lahab ni mempunyai harta yang banyak, harta yang banyak. Lepas tu dia berusaha untuk mendapatkan segala-galanya, tetapi benda-benda itu, perkara-perkara itu tidak dapat menolong Abu Lahab, bukan sekarang, di masa di akhirat nanti. Walaupun dia ada harta yang banyak, dia berusaha bermacam-macam, tetapi Abu Lahab, semua tu tak dapat nak tolong Abu Lahab di akhirat nanti. Sebab apa? Okey, sebab apa? Kita tengok dulu sambungan ayat yang ketiga. Okey. Sayasla naran zata lahab. Okey, maksudnya ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Okey, dekat sini menceritakan Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api neraka. Api neraka yang marak menjulang. Maksudnya kalau awak tengok berlaku kebakaran kat bangunan mana-mana, api tu memang sangat besar dan sangat tinggi. Dan api neraka tu lebih-lebih lagi. Sebab apa? Sebab Abu Lahab ini dia memfitnah Nabi Muhammad dan dia mencela. Dia menafikan apa yang Nabi Muhammad sampaikan pada mula-mula Nabi berdakwah dulu. Ingat tak?
Nabi telah dilantik menjadi Rasul. Lepas tu Nabi Muhammad berdakwah tentang agama Islam. Abu Lahab ni tak ada dia ni, tapi dia menafikan, dia memfitnah Nabi Muhammad, dia mencela Nabi Muhammad, dia marah Nabi Muhammad. Dia macam dia tak puas hati dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam. Sebab apa? Sebab dia percaya dengan agama nenek moyang yang sebelum ni. Dia tak percaya dengan agama Islam. Jadi dia terlampau marah dengan Nabi Muhammad, dia memfitnah, dia mencela, sehinggalah Allah menurunkan ayat surah Al-Masad ini. Allah tujukan khusus untuk Abu Lahab. Sebab apa? Sebab Allah terlampau marah dengan Abu Lahab. Sebab apa? Sebab Abu Lahab ni dia telah menghina Nabi Muhammad, dia telah mencela Nabi Muhammad. Okey, dalam Al-Quran ini, dalam ayat surah Al-Masad ini, Allah menceritakan Abu Lahab ni akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maksudnya memang dah confirm dah Abu Lahab ni akan dimasukkan ke dalam api neraka. Takut kan kita tak nak macam tu kan? Okey, ayat seterusnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Okey. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Bukan Abu Lahab saja yang akan masuk dalam api neraka, tetapi isterinya juga. Sebab isterinya, Abu Lahab dan isterinya sama-sama. Sama-sama memfitnah Nabi, sama-sama mencela Nabi. Mereka berdua ni akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ayat yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Okey, maksudnya di lehernya sejenis tali dari tali yang dipintal. Maksudnya dekat sini di leher ni perumpamaannya seolah-olah mereka ni berdua ni mendapat azab yang pedih di akhirat nanti dalam api neraka. Baiklah, pengajaran daripada surah Al-Masad ni, kita mesti sentiasa memperjuangkan agama Islam. Yang pertama, ingat, kita mesti perjuangkan agama Islam. Kita kena yakin dengan Islam. Kita kena yakin dengan apa yang Nabi Muhammad telah sampaikan. Dan yang kedua, kita tidak boleh memfitnah orang lain ataupun bercakap benda yang tidak benar. Sebab benda yang tidak benar ni bila kita sebarkan akan memberi keburukan kepada semua orang. Dan kita kalau bercakap, kita kena bercakap dengan perkataan yang sopan, yang lemah lembut, yang boleh membuatkan orang gembira dengan apa yang kita cakap. Okey, baiklah, itu sahaja terjemahan untuk surah Al-Masad. Okey, kalau tengok dekat bawah ni, okey, tahukah anda, tengok, harta benda tidak dapat melindungi seseorang dari azab neraka. Dekat sini awak kena tahu dan kena ingat, walaupun kita ni ada harta yang banyak, itu tidak menjamin kita tidak akan mendapat azab di akhirat. Maksudnya kita akan terhindar daripada azab api neraka. Sebab harta bukanlah jaminan untuk kita tak dapat masuk neraka. Tetapi perkara pertama yang kita kena tahu adalah ibadah kita. Bila ibadah kita bagus, insya-Allah itulah harta sebenar kita yang akan menghindar kita daripada api neraka. Baiklah, tengok dekat bawah ni, amalkan. Sentiasa mendengar dan mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Okey, dekat sini kita, awak ustazah sebagai manusia, sebagai orang Islam, sentiasa kita mendengar nasihat yang baik. Jika ada orang-orang, ibu bapa, kawan-kawan ataupun kakak, adik bagi nasihat yang baik, kita ikut, kita dengar dan kita ikut. Maksudnya nasihat itu adalah
Maksudnya nasihat tu macam dia sama-sama ingatkan kita. Okey, kena cakap elok-elok, kena buat benda baik. Macam tu. Kalau benda tak baik, kita tak payah buat, kita tinggalkan. Jadi, selagi mana kita dengar nasihat yang elok, kita ikut. Okey, baiklah. Setakat ini sahaja terjemahan surah Al-Masad. Ustazah harap awak faham dengan jelas apa yang Ustazah sampaikan. InsyaAllah setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.